Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat lagi kita bertemu dan kita meneruskan pengajian kita dalam membaca syarah huraian hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang dikarang oleh murid kanan Imam Nawawi sendiri, iaitu Imam Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah memulakan muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menjadi sebagai world view ataupun sebagai pandang secara umum terhadap kitab yang akan kita pelajari pada kali ini, iaitu hadis 40 Imam Nawawi. Cuma perbincangan kita berkaitan tentang muqaddimah belum lagi kita habiskan, dan insya-Allah pada malam ni kita akan tamatkan muqaddimah Imam Nawawi bagi memulakan hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah bincang, iaitu pada muka surat 16, 17 dan 18 berkaitan muqaddimah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sebagai murajaah, ulang kaji secara ringkas, yang mana Imam Nawawi rahimahullahu taala telah membuka perbincangan kita pada melalui kitab ini, iaitu dengan mendatangkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 6 hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh pelbagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, dengan pelbagai riwayat jalur periwayatannya yang menyatakan tentang kelebihan fadilat seseorang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 hadis. Tak banyak, hanya 40 hadis. Antaranya hadis man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Sesiapa yang menghafal daripada umatku sebanyak 40 hadis tentang urusan agamanya, maka Allah Ta'ala membangkitkannya pada hari kiamat bersama para fuqaha dan ulama. Ini antara kelebihan yang diriwayatkan, sesiapa yang menghafal, sesiapa daripada kalangan umat aku yang menghafal 40 hadis berkaitan tentang urusan agama, maka fadilat yang dijanjikan, iaitu dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan membangkitkan kita pada hari akhirat nanti dalam kalangan para fuqaha dan juga para ulama, dan pelbagai riwayat lain dibangkitkan bersama golongan faqih dan alim, yang mana di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat dan saksi kepadanya. Dalam riwayat yang lain diperintahkan kepadanya untuk dia masuk ke syurga melalui pintu mana sahaja yang dikehendaki. Dan akhir sekali
maka dihimpunkan di kalangan para ulama, para syuhada. Dengan pelbagai riwayat tersebut menunjukkan suatu kesepakatan yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai pelbagai fadilah. Cuma Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan walaupun banyak jalur hadis, semuanya para hufaz iaitu ulama hadis sepakat bahawa ittifaq hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Bukan hadis hasan tapi hadis dhaif. Cuma selepas daripada itu, pada perenggan yang kedua daripada bawah, sesungguhnya aku beristikharah tu, dan Imam Nawawi menyatakan para ulama bersepakat, iaitu ittifaq bahawa harus beramal dengan hadis dhaif dalam perkara, dalam aspek kelebihan beramal. Yang mana dalam teks asalnya waqad ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadits dhaif fi fadailil a'mal. Para Imam Nawawi menyatakan para ulama telah bersepakat di atas harus beramal dengan hadis dhaif dalam perkara-perkara yang mana melibatkan fadailul a'mal, iaitu perkara-perkara yang bukan membincangkan tentang hukum hakam, tetapi kelebihan, fadilat, ganjaran ataupun ancaman terhadap sesuatu amalan yang dilakukan. Maka dalam perkara ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dalam perkara ni para ulama muhaddis dahulu dan sekarang membincangkan statement kenyataan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sebahagian mengkritiknya dan sebahagian menyokongnya, kan? Yang mana secara umumnya para ulama terbahagi kepada tiga berkaitan hadis dhaif. Pandangan yang pertama, hadis dhaif boleh digunakan secara mutlak. Itu pandangan yang pertama, secara mutlak termasuk dalam hukum hakam. Pandangan yang kedua, hadis dhaif tidak boleh digunakan secara mutlak. Sebaliknya pula, kalau pandangan yang pertama boleh guna secara mutlak, pandangan yang kedua tak boleh guna secara mutlak. Dan pandangan yang ketiga pula boleh beramal hadis dhaif dalam perkara-perkara yang tiada kaitan tentang hukum hakam, dalam perkara yang melibatkan fadilah, melibatkan kelebihan beramal ataupun ancaman terhadap maksiat, maka boleh digunakan hadis dhaif. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dalam perkara ni tuan-tuan, apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif iaitu hadis yang mana tidak cukup syarat hadis sahih. Hadis dhaif ni apa? Terdapat kecacatan dalam memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Yang mana secara asasnya hadis terbahagi pada empat: hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Hadis sahih levelnya tinggi. Hadis hasan dia bawah sikit tapi boleh dijadikan hujah. Hadis yang ketiga ya hadis dhaif, hadis yang lemah, yang mana tidak memenuhi syarat-syarat hadis maqbul hujah. Maka hadis dhaif mendapat satu perbincangan. Hadis maudhu' memang kita tong sampah teruslah. Hadis palsu, maudhu' ada hadis palsu, maka kita tidak menggunakannya sama sekali, bahkan haram sama sekali kita menyebarkan hadis palsu. Bahkan Nabi menyatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta di atas nama aku, siapa guna nama aku dalam menjustifikasikan sesuatu perkara guna nama Nabi, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka orang ni boleh buat persiapan kerana tempatnya dalam neraka nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tu hadis dhaif dan hadis maudhu' mempunyai suatu jarak yang sangat jauh, tidak mempunyai persamaan.
Walaupun digolongkan hadis dhaif, hadis maudhu' merupakan hadis dhaif yang paling teruk sekali. Kan? Cuma kita tidak boleh menyamaratakan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Bahkan para ulama menulis, contohnya Syekh Khalil Ibrahimullah Khatib, dia menulis dalam menegur sebahagian daripada masyarakat yang menyamakan antara hadis dhaif dan hadis maudhu'. Maka dia tulis sebuah kitab, Khuturah Musawatil Hadis Dhaif bil Maudhu'. Bahayanya menyamakan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Sebab hadis maudhu' adalah hadis palsu. Hadis dhaif hadis yang mempunyai ada sanadnya, cuma terdapat kritikan yang mana perawi-perawinya ataupun pada matanya mempunyai kecacatan dan ada pertikaian daripada sebahagian para ulama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuma dalam perkara ni, bila Imam Nawawi rahimahullahu taala, tuan-tuan, dia imam, bukan orang kebanyakan, orang biasa, orang jahil tak, tetapi apabila Imam Nawawi rahimahullahu taala mengemukakan suatu pandangan, dia merupakan seorang fuqaha dan juga seorang muhaddis, ahli fiqh dan ahli hadis, maka dia takkan mengemukakan suatu pandangan berdasarkan tanpa ilmu. Maka semestinya ada sandarannya. Cuma yang datang para ulama yang datang kemudian daripada Imam Nawawi, sebahagiannya menyatakan, kenapa Imam Nawawi menyatakan para ulama fuqaha, para ulama bersepakat bahawa harus beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Maka sebahagian para ulama menyatakan perkara ini merupakan suatu persepakatan zaman Imam Nawawi dan sebelum daripada Imam Nawawi. Cuma selepas datangnya Imam Nawawi, berlakunya perselisihan para ulama. Cuma sebelum daripada Imam Nawawi, perkara ini adalah suatu perkara yang disepakati. Saya akan petik beberapa pandangan para ulama salafus salih yang daripada muhaddithin dalam menjelaskan perkara ni. Pertama sekali tuan-tuan, kita tengok pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mana beliau wafat pada tahun 161 Hijrah. Beliau menyatakan suatu kata-katanya yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan kata-kata Imam Sufyan Ats-Tsauri yang menyatakan, khudhu hadhihi ar-raghaib wa hadhihi al-fadail min al-mashayikh, fa amma al-halal wal haram fala ta'khuduhu illa amman ya'rifu az-ziyadah fihi min an-naqsi. Ambillah daripada hadis-hadis gharaib, hadis-hadis yang lemah ini dalam, dan juga kelebihan-kelebihan ini daripada masyikhah, iaitu syekh ni kalau dalam martabat jarh ta'dil, orang panggil apa jarh ta'dil, kritikan perawi ni, maka dia mempunyai kedudukan yang rendah, lemah. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, kamu boleh ambil hadis-hadis tentang yang pelik-pelik, iaitu dhaif dan juga fadail daripada guru muhaddis yang lemah. Tetapi apabila kamu nak terima hadis tentang halal dan haram, membabitkan hukum, maka fala ta'khuduhu, kamu jangan ambil kecuali daripada seorang muhaddis perawi yang dia mengetahui penambahan dan pengurangan dalam sesuatu hadis. Maksudnya, bila berkaitan tentang hadis halal dan haram, perlu rujuk kepada muhaddis yang betul-betul kuat ingatannya, yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih 5 secara ringkasnya. Itu perawi yang adil. Perawi yang adil macam mana? Perawi yang hidupnya berpegang teguh dengan ajaran Islam, tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Itu antara definisi imam perawi yang adil. Yang kedua, perawi yang dhabit. Dhabit ni apa? Perawi yang mempunyai daya ingatan yang mantap. Dia dengar, dia boleh sampaikan hadis sebagaimana yang dia dengar. Itu dhabit, dia sudut hafazan. Yang ketiga, bersambung sanad.
Hadis sahih mesti bersambung sanad kepada orang yang bercakap. Kalau hadis tersebut kata Nabi SAW, maka daripada generasi ke generasi, daripada syekh rantaian sanad tersebut mesti bersambung. Takkan ada terputus pun. Apa lagi? Syarat yang keempat, tiada syadz, tiada berlaku keganjilan dalam huraian, dalam rantaian sanad tersebut ataupun dalam matan. Yang kelima, tiada illah, tiada kecacatan pada sanad dan juga pada matan. 5 perkara ni syarat asas dalam membincangkan tentang hadis sahih. Tapi pembincangan dia panjanglah tuan-tuan. Cuma panggil apa, worldview secara ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian kita lihat kata-kata Imam Abdul Rahman bin Mahdi, seorang ulama besar dalam hadis. Imam Ibnu Mahdi yang beliau meninggal dunia pada 198 Hijrah. Beliau menyatakan sebagaimana kata-katanya diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Khatib dan Baihaqi. Tuan-tuan, kalau kita lihat kitab-kitab para ulama salafus salih, bila nak kemukakan kata-kata para imam, mereka akan datangkan sanad. Biasa kita jumpa dalam hadis je kan, hadis qala hadatsana fulan bin fulan sampailah kepada Nabi SAW. Tetapi dalam perkara ni ulama salafus salih mereka akan mendatangkan sanad juga dalam menukilkan para kalam-kalam ucapan para ulama-ulama terdahulu. Sebab tu suatu ucapan para ulama juga boleh dinilai berdasarkan sanad-sanadnya. Betul tak para ulama ni sebut sekian-sekian? Betul tak Imam Syafi'i sebut sekian-sekian? Maka ada rantaian sanadnya yang diriwayatkan daripada anak murid ke anak murid sehinggalah sampai kepada Imam Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka Imam Abdul Rahman bin Mahdi menyatakan, idza rawaina fi thawabi wal iqabi wa fadailil a'mal tasahalna fil asani wal rijal, wa idza rawaina fil halali wal harami wal ahkami tashaddadna fil rijal. Apabila kami riwayatkan hadis tentang pahala ataupun azab hukuman dan juga berkaitan tentang kelebihan beramal, maka tasahalna, kami tasahul dalam berkaitan tentang sanad dan perawi-perawi. Tasahul ni apa? Kami memudahkan, melonggarkan syarat ketat yang mana nak berpegang tentang suatu hadis, maka kami longgarkan. Tetapi apabila kami riwayatkan tentang halal dan haram dan hukum hakam, tashaddadna fi rijal, maka kami ketatkan. Kami hanya terima hadis-hadis yang sahih sahaja. Kalau hadis dhaif, kami tak terima dalam bab hukum. Kecuali kalau tak ada hadis sahih dah. Itu perbincangan yang lain. Secara dasarnya, perbincangan hukum perlu berdasarkan pada hadis sahih. Tetapi kalau membabitkan perkara-perkara yang bukan hukum, bukan halal dan haram, tetapi membabitkan targhib wa tarhib, menggemarkan orang melakukan ibadah, menggerunkan orang daripada melakukan maksiat, menceritakan kelebihan-kelebihan beramal, maka boleh para ulama menyatakan boleh menggunakan hadis-hadis dhaif. Maka dalam perkara ini kita lihat apabila Imam Abdul Rahman bin Mahdi menggunakan rawaina, kami meriwayatkannya, maka dalam perkara ini Syekh Muhammad Awwamah menyatakan, apabila Imam Abdul Rahman bin Mahdi menyatakan kami riwayatkan tentang sekian-sekian, kami tasahul, kami bermudah-mudah, kami riwayatkan dalam sekian-sekian, kami ketatkan dengan bisiratil jama'i, dengan ungkapan jamak kami, maka dia menunjukkan fahuwa yahki hadzal manhaj bilisanil ulama'i ammah. Maka dia Imam Abdul Rahman bin Mahdi menceritakan tentang manhaj, metodologi para ulama secara umumnya. Secara umumnya para ulama salafus salih
dalam perkara-perkara yang membabitkan halal dan haram, mereka akan ketatkan. Terima hadis sahih sahaja. Tetapi dalam perkara yang tidak melibatkan hukum hakam, tentang raqaiq, tentang hati, nak jaga hati, tentang adab, tentang pahala, tentang dosa, tentang kelebihan-kelebihan dalam beramal, maka para ulama salafus soleh panggil apa? Bermudah-mudah. Tetapi taklah sampai mengambil hadis maudhu'. Hadis maudhu' tak masuk buku. Tak masuk buku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga tuan-tuan, Imam Sufyan bin Uyainah. Ulama dulu ni ada dua Sufyan. Sufyan Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan bin Uyainah menyatakan rawa anhu Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan tentang kata-kata Sufyan bin Uyainah, yang mana Ibnu Uyainah menyatakan la tasma'u bin Baqiyah bin Walid ma kana fi sunnah wasma'u minhu ma kana fi thawabi wa ghairi. Jangan kamu dengar daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Baqiyah bin Walid berkaitan tentang sunnah, iaitu hukum hakam. Kalau Baqiyah bin Walid meriwayatkan hadis tentang hukum hakam, tentang halal dan haram, la tasma'u, kamu jangan dengar. Sebab apa? Dia perawi yang lemah. Tetapi kalau dia meriwayatkan tentang pahala atau selain daripadanya, maksudnya ganjaran pahala, ancaman neraka, hukum azab, ataupun azab, ataupun fadailul amal, kelebihan beramal, maka boleh wasma'u minhu, kamu boleh dengar daripada dia. Ini menunjukkan pelbagai suatu statement daripada ulama salafus salih, yang mana dalam perkara hadis dhaif boleh diamalkan dalam perkara-perkara yang tidak melibatkan hukum hakam dan halal dan haram. Banyak lagi lah tuan-tuan kata-kata dan juga pandangan yang dikemukakan oleh para imam, yang mana Syekh Muhammad Awwamah dalam sebuah buku dia tulis hukmul amal bil hadits dhaif bainan nazariyah wat tatbiq wad da'wah. Hukum beramal dengan hadis dhaif antara teori, praktikal dan dakwaan. Sebab tu ada orang menyatakan, ada golongan yang menyatakan kita tak boleh guna hadis dhaif secara mutlak. Mereka sandarkan kepada Imam Bukhari, mereka sandarkan kepada Imam Muslim dan seumpama ramai lagi, bahkan Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka Syekh Muhammad Awwamah memetik kata-kata mereka dan membuktikan bahawa dakwaan yang menyatakan mereka menolak hadis dhaif secara mutlak merupakan suatu pandangan yang tidak tepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian last sekali kita ambil kata-kata Imam Baihaqi. Imam Baihaqi rahimahullahu taala menyatakan dalam kitab dia Syu'abul Iman. Syu'abul Iman iaitu cabang-cabang keimanan. Imam Baihaqi menyatakan waqad tasahala ahlul hadis fi qabuli ma warada min ad-da'awat wa fadailil a'mal mata ma lam takun min riwayatin man yu'rafu bi wad'il hadis aw al-kadhibi fi riwayah. Sesungguhnya ahli hadis ni tasahul, bermudah-mudah, melonggarkan dalam menerima riwayat-riwayat berkaitan doa-doa. Berkaitan doa-doa tidak melibatkan hukum hakam. Kita nak berdoa pada Allah Ta'ala, boleh tak kita beramal dengan hadis-hadis yang dhaif? Jawab dia boleh, tak jadi masalah. Wa fadailil a'mal, begitu juga dalam perkara-perkara kelebihan dalam beramal. Tapi dengan syarat, selagi mana dalam riwayat tersebut tidak mempunyai perawi-perawi yang dikenali sebagai pendusta hadis, mereka reka hadis. Kalau dalam perawi tersebut ada perawi yang mendustakan hadis, buat cipta hadis palsu, maka tidak boleh diterima sama sekali.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syekh Muhammad Awamah dia nukilkan sebanyak 45 imam daripada kalangan salafus salih dan mutaakhirin yang menyatakan bahawa boleh beramal dengan hadis dhaif. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa setakat itulah untuk kita bincangkan supaya kita jelas bagaimana perkara ni dalam praktik para imam dalam berinteraksi dengan hadis dhaif. Bahkan sebahagian menyatakan Imam Bukhari tidak menerima hadis dhaif, maka suatu dakwaan yang tidak benar. Kenapa? Imam Bukhari menulis kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang kedua penting selepas Sahih Bukhari, yang mana di dalamnya juga terdapat hadis-hadis dhaif. Dhaif ringan. Yang mana Imam Bukhari sendiri meriwayatkannya dan memasukkan di dalam kitab beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dalam perkara ni Imam An-Nawawi rahimallahu taala bila beliau menyatakan 6 riwayat tentang kelebihan menghafal hadis 40 hadis, hafal 40 hadis. Yang penting 40 hadis berkaitan ilmu, berkaitan dengan agama, maka ada fadilat-fadilatnya. Cuma Imam Nawawi menyatakan pendirian aku bukanlah berdasarkan hadis ini, bahkan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Walaupun aku riwayatkan suruh hafal 40 hadis ni, bukan aku berpegang dengan ni. Aku sandarkan nak sampaikan hadis berdasarkan hadis sahih, iaitu liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir sampaikan kepada orang yang tak hadir. Siapa yang terima hadis aku ni kena sampaikan. Sebab tu Nabi menyatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku tentang hadis aku walaupun satu ayat. Cuma sebahagian daripada kita silap faham tentang hadis balighu anni. Nabi menyatakan balighu anni, sampaikan daripada aku, iaitu sampaikan daripada hadis-hadis aku ni sebagaimana yang didengar. Cuma kita ni balighu anni, lepas tu kita buat tafsiran sendiri. Itu silap. Kita balighu anni walau ayat, sampaikan. Kita cakap berdasarkan kefahaman kita kadang-kadang menyasar, tersasar pula. Sedangkan balighu anni, sampaikan daripada aku. Daripada aku tu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu ayat. Kita dengar satu hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau thalathan. Contoh kita dengar hadis kan. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk 3 kali. Kita sampai ke tu. Aku nak beritahu kepada kamu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau thalathan. Rasulullah berwuduk 3 kali. Maka kita sampaikan. Bukan kita huraikan balik pula tu, perlu pada ilmu yang lain pula. Begitu juga hadis sahih yang lain, nadharallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Allah Ta'ala mengurniakan cahaya kepada seseorang yang mendengar perkataanku lalu memeliharanya dan menyampaikan sebagaimana dia mendengarnya. Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada seseorang yang dengar kata-kataku. Nak dapat cahaya daripada Nabi sallallahu alaihi, daripada Allah Ta'ala ni, pertama sekali sami'a maqalati, dia kena dengar kata-kata aku dulu. Maksudnya datang belajar dulu. Dia datang belajar, ni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Step yang pertama. Step yang kedua, fa wa'aha, kemudian dia hafal. Bila dia dengar, dia hafal. Step yang kedua. Step yang ketiga, fa'addaha kama sami'aha. Dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Dia datang belajar, balik rumah dia hafal, kemudian dia sampaikan pada orang lain pula. Maka nadharallah, maka Allah Ta'ala mengurniakan cahaya pada dia. Maka dalam hadis ni yang mana menunjukkan orang yang belajar hadis kemudian dia hafal, maka ada fadilatnya. Maka hadis yang dhaif tersebut tidak bercanggah dengan hadis yang sahih ini. Walaupun hadis tersebut dhaif,
Cuma hadis yang awal tadi menyatakan bilangnya dia berapa. Hafal 40 maka dia ada fadilat-fadilatnya. Dia sebut angka. Cuma hadis ni hadis yang sahih, ini riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dia tak menyatakan berapa bilangannya. Habis tu macam mana? Berdasarkan kecintaan kita, berdasarkan kesungguhan kita. Kita bersungguh lebih, maka lebih lagi lah perkara yang kita perolehi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita sambung surat 19. Habis tentang hujah Imam Nawawi, kenapa dia karang kitab ni, kenapa karang 40 hadis, mengapa karang hadis-hadis berkaitan tentang agama kita. Tuan-tuan yang nak buku ni ada kat depan, boleh dapatkan nanti. Okey, boleh ambil nanti. Kemudian terdapat para ulama yang mengumpulkan 40 hadis dalam aspek usuluddin. Sebahagiannya dalam perkara furu', sebahagiannya dalam aspek jihad, sebahagiannya dalam bab zuhud, sebahagiannya dalam perkara adab, dan sebahagiannya dalam aspek khutbah. Kesemuanya mempunyai tujuan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai matlamat mereka. Maka Imam Nawawi menyatakan usaha dalam mengumpulkan 40 hadis ni bukan Imam Nawawi seorang buat. Bukan cara ni sahaja mengumpulkan hadis-hadis utama dalam agama, madaruddin, tonggak paksi dalam agama. Bahkan para ulama lain pun telah mengumpulkan hadis-hadis 40 sebagaimana Imam Nawawi nyatakan sebelum daripada ni. Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, satu lagi Hasan bin Sufyan An-Nasawi, Abu Bakar Al-Ajuri, ramai lagi para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis 40. Cuma hadis 40 berkaitan tentang tajuk masing-masing. Ada ulama yang mengumpulkan hadis 40 tentang usuluddin, tentang tonggak dalam agama, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala. Dalam furu', perkara furu', 40 hadis tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 hadis tentang wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 hadis tentang perkara furu' dalam agama. Ada yang mengumpul hadis tentang 40 hadis tentang apa? Tentang jihad. Jihad Nabi dia datangkan. 40 hadis tentang kelebihan Mekah dan Madinah, bagi contohnya. Tentang zuhud, 40 hadis tentang zuhud. 40 hadis tentang adab dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab ni masing-masing ada tuan-tuan. Cuma tak popular sangatlah dalam kalangan kita. Tak popular sangatlah dalam kalangan kita. Kalau Imam At-Tusi, karang sebuah kitab Al-Arba'in, 40 hadis tentang fardhu ain. 40 hadis tentang fardhu ain, tentang perkara-perkara fardhu ain yang kita perlu tahu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini merupakan tujuan yang baik. Kenapa 40 hadis tuan-tuan? Tak nampak banyak sangat. Kalau saya bilang okey kita belajar 400 hadis. Ustaz, berapa puluh tahun nak habis ni? Contohnya lah kan. Di beberapa buah masjid saya mengajar kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Imam Bukhari asalnya 1300 lebih hadis. Saya ringkaskan, saya ambil 800 hadis. Saya terjemahkan, kemudian saya hurai ringkas sahaja. Saya pun cetaklah lebih kurang dalam 600 muka surat. Adalah beberapa masjid saya ajar kitab Al-Adabul Mufrad. Lepas tu ialah ada yang sebulan sekali, ada yang 2 kali sebulan, 2 kali, maksud 2 minggu sekali kan. Ustaz, rasa-rasa berpuluh tahun kita nak khatam Ustaz kita ni. Itulah sama ada haji meninggal dunia dulu ataupun saya meninggal dunia dulu. Tengoklah kita nanti kan. Jadi kalau hadis 40 ni, kita boleh target lah. Katakan satu pertemuan, satu hadis bercontohnya lah. Maka kita ada 24. Maksudnya kalau kita pertemuan sebanyak 2 kali sebulan, 24. Setahun 24. Maksudnya 2 tahun khatam kitab.
2 tahun khatam kitab. Maksudnya taklah lama sangat. Cuma nak istiqamah tu je lah. Nak istiqamah. Moga Allah Ta'ala kurniakan istiqamah pada kita. Okey, kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan, kemudian aku percaya bahawa hadis 40 ini ialah hadis yang sahih dan kebanyakannya terdapat dalam 2 kitab sahih, Al-Bukhari dan Muslim. Maka aku himpunkan hadis 40 ni yang mana bagi aku ia merupakan hadis sahih. Hadis 40 dalam Imam Nawawi ini merupakan hadis sahih kesemuanya, yang mana kebanyakannya diambil daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kebanyakannya hadis yang Imam Nawawi kumpulkan 42 hadis ni, kebanyakannya daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cuma walaupun bukan daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi hadisnya merupakan hadis yang sahih. Aku menyebutnya dengan dibuang sanad-sanadnya bagi memudahkan pembaca menghafalnya dan memperoleh manfaat yang luas, insya-Allah. Kemudian aku susuli dengan tajuk-tajuk kecil bagi menjelaskan lafaz-lafaz hadis yang tersembunyi. Maka dalam penulisan hadis 40 ni, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala buang sanad supaya apa? Yang pertama, memudahkan, mudah hafal. Sebab yang paling tinggi itu para sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ataupun hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Imam Nawawi hanya sebut nama perawi sahabat sahaja. Pertama sekali, mudah nak hafal. Kalau datangkan riwayat bersama sanad yang komplit, sempurna, pening dah kita. Nak ingat nama orang. Terutamanya saya lah. Saya nak ingat nama orang ni. Anak kadang-kadang berkali-kali tanya, nama apa dah? Sebab apa? Bab nama ni ada masalah sikit. Kadang-kadang jumpa macam tu lah, tanya. Yelah, kita dah tanya. Tiba-tiba nak tanya kali kedua, kali ketiga. Segan juga. Ustaz baru ni dah tanya. Terantara kelemahan saya. Jadi para jemaah, kalau saya tanya banyak kali tu, yang terasa hati lah. Yang terasa hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, kenapa buang sanad? Supaya mudah nak hafal. Yang kedua, supaya memperolehi manfaat yang bila pendek tu dapat tentang manfaat iktibar dan pengajaran dalam hadis-hadis yang dipelajari. Maka setelah Imam Nawawi datangkan hadis, kemudian Imam Nawawi menyatakan, kemudian aku susuli dengan tajuk-tajuk kecil bagi menjelaskan. Ada lafaz hadis yang gharibul hadis. Dia ada satu cabang dalam ilmu hadis namakan gharibul hadis. Gharibul hadis iaitu perkataan-perkataan yang ganjil, yang mana orang Arab pure sekalipun tak tahu makna dia. Secara umumnya orang Arab sendiri pun tak tahu. Contohlah kita, kalau contoh di negeri-negeri kita, ada perkataan-perkataan orang-orang lama je tahu perkataan ni maksud dia apa. Mari generasi yang kecil-kecil macam saya ni, kena rujuk dulu. Contoh kita baca kitab lama, kitab Jawi. Baca kitab Jawi, ada perkataan apa benda ni? Kena cari tok guru yang talaqi kitab kuning dulu, baru dia cerita ni perkataan dan seumpamanya. Sebab apa? Perkataan sebut gharib dah jarang digunakan dalam masyarakat. Maka dalam hadis 40 ini, Imam Nawawi rahimahullah taala mendatangkan beberapa huraian terhadap hadis-hadis yang mempunyai perkataan yang ganjil, yang gharib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Imam Nawawi menyatakan, sewajarnya bagi semua yang mencintai akhirat, kenalilah hadis-hadis ini, kerana ia meliputi setiap perkara yang penting, merangkumi peringatan berkenaan suruhan-suruhan ketaatan. Maka Imam Nawawi sebelum dia menutup mukaddimah dia
Dia menyatakan sesiapa yang cinta pada hari akhirat, siapa yang kenal dan cinta pada hari akhirat, yang mahu masuk syurga Allah Ta'ala, mahu keistimewaan di sisi Allah Ta'ala bersama dengan Nabi SAW. Nabi memberi syafaat kepadanya, dia bangkit bersama dengan para alim ulama, para syuhada, para fuqaha, maka dia kena kenal hadis ni. Hadis yang Imam Nawawi kumpulkan ni, maka kita kena kenal. Ialah hadis Nabi ni banyak tuan-tuan, ratusan ribu. Kalau kita tak dapat mampu dengan umur kita, dengan masa kita, dengan kesempatan kita nak belajar hadis-hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Sunan Tirmizi, apa lagi, Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Sittah tu, kemungkinan kita tak kesempatan. Saya sendiri pun tak khatam tuan-tuan. Saya sendiri pun tak lapis sepenuhnya. Kan? Maka kalau kita tak mampu untuk mempelajari hadis-hadis tersebut, maka jangan sampai hadis 40 yang dikumpul oleh Imam Nawawi pun kita tak kenal. Turut benarlah istilah dia, turut benarlah. Sebab hadis ini merupakan hadis utama dalam Islam. Dia merupakan tonggak penting dalam Islam. Maka dalam perkara ini penting kita tahu tentang hadis ini, sebab dia meliputi perkara-perkara yang penting. Perkara penting dalam agama. Yang kedua, merangkumi peringatan, yang mana peringatan, suruhan supaya kita taat pada Allah Ta'ala, taat pada perintah Allah Ta'ala, disebutkan secara umum dalam hadis yang akan kita belajar selepas daripada ini. Kemudian Imam Nawawi menyatakan hal ini demikian jelas bagi sesiapa yang menelitinya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala peganganku, kepadanya aku berserah dan berharap, baginya segala pujian dan nikmat, dan dengannya segala taufik dan pemeliharaannya. Maka dalam perkara ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon pada Allah Ta'ala, kan, mohon pada Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat dan juga hidayah, taufik kepada kita supaya kita dapat mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak belajar hadis kitab Sahih Bukhari tebal sangat dan jarang sangat dia ajar di masjid-masjid. Maka kita ambil kesempatan paling kurang tuan-tuan, kita bergerak nak belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak belajar tentang hadis Nabi, mulakan dengan hadis 40 yang dikandung oleh Imam Nawawi. Bahkan para ulama muhaddis, kita tengok pakar-pakar hadis dahulu dan juga sekarang ni, mereka meletakkan kitab pertama bagi seseorang nak belajar hadis, iaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 45 Nawawi. Bagi starter, bagi orang yang nak memulakan belajar hadis Nawawi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kesempatan kita dengan mempelajari hadis 40 Imam Nawawi ini memberikan satu langkah yang pertama dalam kita mendengar dan juga menghayati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, tamatlah mukadimah Imam Nawawi dalam membincangkan tentang hadis 40 Imam Nawawi, kitab dia. Jadi insya-Allah saya tak bercadang untuk masuk hari pertama lah, dah masuk insya, dan insya-Allah pada minggu kedua dan minggu keempat. Minggu kedua dan minggu keempat, dan insya-Allah minggu keempat, 2 minggu lagi kita akan masuk pada hadis yang pertama berkaitan tentang niat. Insya-Allah. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kelemahan kekurangan datangnya daripada saya sendiri. Saya minta maaf, minta ampun sekiranya ada tersalah dan tersilap dalam penyampaian ataupun tergelincir kata-kata dalam penyampaian pada kali ini. Semoga Allah Ta'ala membetulkan kita, memaafkan kita dan mengampunkan segala dosa kesilapan kita. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu